Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini adalah hari Selasa bersamaan dengan 3 Ramadan. Kita menantikan waktu yang disyariatkan Allah kepada kita untuk iftar, untuk melakukan buka puasa. Puasa adalah wajib pada bulan Ramadan daripada terbit matahari sampai ghurub matahari. Kerana puasa adalah wajib, niat puasa adalah wajib, imsak adalah wajib, maka buka puasa juga wajib. Kita panggil dengan nama iftar. Iftar bermakna buka puasa. Maka tak boleh siapa pun puasa lebih daripada bila ghurub matahari. Bila matahari dah jatuh, tak ada siapa boleh tahan diri dengan makna nak imsak. Tak boleh. Kalau dia buat lagu tu, bermakna dia telah langgar syariat. Dan dia berdosa. Maka orang Islam kena mematuhi puasa pada masa yang Allah tentukan dan mesti menjaga kemuliaan puasa dengan berbuka puasa pada masa yang ditentukan. Kita start puasa dengan sahur dan kita tutup puasa, buka puasa dengan iftar. Seteguk ayam, sebiji kurma ataupun apa rezekinya Allah bagi. Ikhwan, ayatnya menyebut pada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat kefarduan puasa. Pada ayat ini ikhwan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Di sini ikhwan, ada satu perkara yang sangat penting. Panggilan Allah Ta'ala ini kemudian Allah syariatkan puasa. Allah panggil siapa? Allah panggil dada-dada yang ada iman. Hati-hati yang ada iman. Orang Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah. Allah tak panggil manusia. Allah panggil orang Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah dan mereka diseru kepada puasa. Sebab orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah, dia ada iman. Allah panggil orang beriman ini kepada puasa. Satu daripada perkara besar yang adanya ikhwan ialah kita panggil dia adalah asbabul insyirah as-sadri. Asbabul insyirah as-sadri. Puasa ni dia menjadi sebab kepada lapangnya dada. Kenapa ikhwan? Kerana perkataan itu, ya ayyuhallazina amanu, dan dengan kutiba alaikumus siyam, dan dengan hala 7 la'allakum tattaqun, maka lengkap, komplit, suatu package yang jelas. Puasa telah menjadi asbabul insyirahus sadri. Puasa telah menjadi satu daripada sebab kelapangan dada. Tapi kalau kita bedah di situ, kita mau bedah, kita buka, gabungan apakah, ingredient apakah, bahan-bahan apakah yang menyebabkan puasa itu menjadi asbabul insyirahu sadri? Kerana gabungan ini, gabungan iman, saum dan hala 7 dia. Kalau puasa sahaja, kita tak sampai kepada ketenangan diri. Tengok ayat. Allah menyebut. Allah kata, Allah sebut dalam ayat dia, qad aflahal mu'minun.
Tengok. Allah kata sungguh telah berjaya orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah guna perkataan la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah kata kamu bukanlah orang yang rendah, kamu bukanlah orang yang hina, kamu tak perlu sedih, kamu tak perlu rasa macam-macam perasaan tak elok. Kerana kamu adalah orang yang paling tinggi sekiranya kamu beriman. Jadi, kalau iman itu ada dalam diri, dia belum digandingkan lagi dengan perintah-perintah yang lain, iman itu sudah mampu mengangkat ketinggian kita. Apa makna iman? Saya fikir kita pakai perkataan yang mudah faham. Mudah faham. Apa makna iman? Iman kita pakai dengan makna tasdiqul qalbi. Tasdiq bil qalbi. Itu mudah. Apa arti dia? Iman membawa makna membenarkan Allah. Membenarkan Allah, sifatnya, namanya, perbuatannya, janjinya, balasannya, perintahnya, larangannya. Tasdiqu bil qalbi, benarkan dengan hati. Itu iman. Kalau percaya, kita percaya pada Allah, kita beriman pada Allah. Percaya pada Allah, beriman pada Allah, maknanya benarkan Allah. Siapa-siapa yang ada hati membenarkan Allah, dia telah pun duduk pada anak tangga yang pertama untuk meraih insyirahu as-sadri, kelapangan dada. Sebab insyirah, lapang, lawan dia sempit. Yang Allah guna perkataan dalam ayat Allah guna perkataan orang yang lapang dada ni, Allah sebut lawan pada dia. Allah guna perkataan sesiapanya Allah sempitkan dada. Siapanya Allah sempit dada, macam mana dia akan lalui hidup dia? Macam mana yang kata sempit dada tu dia akan lalu hidup dia? Dengan ujian dia kena, dengan masalah dia kena, ghaflah dia kena, dia akan lalui macam mana? Emosi dia macam mana? Macam ni. Allah kata faka'annama yas'adu fis samai. Macam mana? Seperti mana orang yang dipaksa naik ke langit. Makin dia naik, makin dia tak boleh menapah. Oksigen dia kurang. Dia naik tempat tinggi, oksigen dia sikit. Naik lagi tinggi, tak boleh menapah. Allah kata macam itulah orang yang tidak ada insyirahu sadri. Allah bagi kepada dia masalah, dia jadi ghaflah, dia jadi ghaflah. Dia cemah. Dia tak boleh. Bila iman masuk dalam hati, iman boleh merawat yang tu. Merawat apa? Faka'annama yas'adu fis samai. Itu dalam surah Al-An'am. Allah rawat tu. Kenapa? Di manakah letaknya kemuliaan iman? Kemuliaan iman letak pada perkataan tasdiqu bil qalbi. Kita bukan membenarkan Allah. Benar baru percaya. Benar tanda percaya. Benar ni apa dia? Apa-apa Tuhan cakap semua terima. Semua Allah cakap kita terima. Itu makna iman. Itu makna benar dengan hati. Kita tak perlu pergi cari dia cakap itu betul ke tak? Tak perlu. Allah kata dia wujud. Benarkan dia wujud. Kata mulut kita. Kata kepada mulut kita, sadaqallah. Benar dia wujud. Pasal dia kata dia wujud. Dia ada nama. Kata di mulut kita, sadaqallah. Benar Allah ada nama. Dia kata nama dia 99. Kita titik 99. Jangan titik 100. Titik 99. Dia kata dia ada sifat. Sifat dia tak sama dengan makhluk. Kita benarkan. Dia kata dia ada di arash. Kita benarkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia berada di arash. Kita benarkan Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman bersemayam di arash. Benarkan. Bukan disuruh selidik. Kalau selidik itu tanda tak percaya. Pak Amir kata kat saya, Pak Amir nak pergi buka puasa di DIS. Saya duk pergi usyar kat belakang. Betul ke pergi DIS? Yang tu tak percaya.
Yang tu tak percaya. Benarkan. Benarkan. Pak Cik Din kata masak untuk iftar. Masak ajalah. Benarkan. Pak Cik Din ranjau. Nak selidik. Betul ke Pak Cik Din ni? Selidik itu tanda tak percaya. Dia kata dia ada nama, dia bersemayam di arash, dia kata dia ada tangan, dia kata dia ada kaki, dia kata macam-macam benda, dia ada wajah. Benarkan saja. Apa masalah dia? Tak, kalau kita benarkan Tuhan ada muka, kita ada muka, jadi masalah. Lah, kenapa nak banding muka dia, muka kita? Laisa kamitslihi syai'. Bukan Tuhan cakap dengan kosong. Tuhan itu alimun, khabirun, hakimun, qadirun, azizun. Tuhan dia dengan gagah, perkasa, ilmu, mengetahui, bijaksana. Jadi ikhwan, apabila kita tahu makna iman itu dengan cara yang betul, kemudian di belakang iman itu Allah panggil orang yang beriman, Allah panggil orang yang percaya kat dia. Memanglah benar tanda percaya. Kata suami kata dia nak pergi masjid. Kata bini ikut kat belakang. Betul ke pergi masjid? Ni pergi masjid jami' ke masjid lagi satu ke ni? Sebab masjid ada dua. Laki suami kata saya nak pergi masjid, nak derma di masjid. Betul ke? Ke dia pergi mendirikan masjid ke? Duk follow kat belakang. Itu tanda apa? Itu tanda tak percaya. Benarkan suami kata dia pergi masjid. Siapa tanya lepas tu, laki hang di mana? Pergi masjid. Dia ranjau ke hang? Tak, dia kata dia pergi masjid. Dia tipu. Dia tak tipu. Dia kata dia pergi masjid. Saya benarkan. Kita dengan Tuhan, pasal itu iman di sisi Ahlus Sunnah dikatakan at-tasdiqu bil qalbi. Kemudian barulah dia masuk perkara yang kedua, wan nutqu bil lisan, ataupun al-iqraru bil lisan, bercakap dengan lidah. Yang mana kita nak cakap? Yang kita benarkan tu. Maka dalam perjalanan iman ini ikhwan, apakah benda yang paling pertama kita kena benar? Sebelum datang banyak benda kita nak kena benarkan tentang Tuhan. Apa benda paling pertama, paling tunjang? 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Benarkan ucapan itu. Apa dia? Kita benarkan kesaksian kita bahawa aku bersaksi sekali-kali tidak ada ilah sesembahan yang layak disembah, diibadahi dengan ibadah yang benar melainkan Allah. Benarkan dengan hati. Lepas itu la ilaha illallah, kita benarkan dengan hati. Maka datanglah apapun kesemuanya kita tolak, tak layak disembah, tak layak didoakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah yang kita benarkan tadi dengan perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya dia sahaja diibadahi, disembah, ditauhidkan, disujud, dan hanya kepada dia sahajalah didoakan. Benarkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. 2 perkara ini adalah benda pertama kena benar, kerana di belakang benda inilah akan datang rukun iman yang lain. Yang lain akan datang. So, 2 perkara inilah paling pertama kita kena benarkan dengan hati dan iqrar dengan lisan. Bila-bila pun kita kata, kita berani mengikrarkan apa yang kita benarkan. Mulut kita berani kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru datang yang ketiga, wal amalu bil arkan. Tubuh badan kita beramal, bekerja menampakkan 2 benda ni. Kerana itu bila ada orang bukan Islam, dia kata Allah betul, Muhammad betul, tapi dia tak berani menyebut 2 kalimah syahadah, bermakna hati dia tidak ada tasdiq. Maka anda kata dia semayang, anda kata dia puasa, itu tidak menjadikan dia orang Islam dan tidak menjadikan dia orang mulia, dan itu tidak memasukkan dia pada Islam. Dan orang Islam yang dah jadi Islam, alhamdulillah kita
ibu, kita bapa. Kita telah membenarkan dua kalimah syahadah ini. So kita laki-laki, kita kahwin dengan satu perempuan. Perempuan tu pun membenarkan benda yang sama. Lepas tu kita hidup, kita dapat anak. Anak kita automatik dikatakan lahir daripada benih yang telah membenarkan Allah dan Rasul. Maka anak kita tak perlu berulang kali nak ucap asyhadu alla ilaha illallah. Anak kita Islam. Cuma tinggal kehidupan orang Islam tidak boleh melakukan apa-apa yang mengganggu gugat pembenaran itu. Tak boleh. Kalau berlaku ganggu gugat kepada pembenaran itu, dia boleh merosakkan pembenaran itu, dan kebenaran yang diucap dengan lidah akan jadi rosak, amalan akan jadi rosak. Wal'iyazu billah min zalik. Kalau sampai pada peringkat pembenaran itu batal, maka batallah syahadah itu. Maka orang Islam kena jaga nawaqidul Islam, nawaqidul iman, yang membatalkan pembenaran itu. Ada 10 perkara yang disebut oleh para ulama kita. Kerana itu ikhwan, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebenarnya Allah berkomunikasi dengan hamba-hamba yang percaya dekat dia. Saya tak tahu ikhwan, nilai sebuah kepercayaan itu besar. Saya ada pengalaman lebih kurang 20 tahun ataupun 25 tahun silam, seorang yang berkata dengan saya. Ada suatu insiden yang berlaku. Lepas tu dia kata kat saya, dia kata kepercayaan ini satu benda cukup mahal. Dan kalau dia gugur, kalau Allah bagi pada kita umur Nabi Nuh sekalipun, belum tentu kita boleh beli balik, bina balik. Kalau kita hutang duit pada orang, katalah kita hutang, dia kata kat saya 100,000. Sekarang ni kita miskin. 100,000 tu kalau kita bayar sehari RM1, memanglah tak logik. Tapi akan main satu tarikh akan habis juga. Cuba bayar sehari RM10. Daripada kita muda kita hutang, bayar RM10. Macam duk bayar hutang bank. 30 tahun, 40 tahun, buat loan bank, beli rumah lah, beli apa. Orang bayar sebulan 100, sebulan 200. Puluh tahun, akhirnya habis juga. Beli kereta ratus ribu, 9 tahun, 5 tahun. Bayar sebulan 1,000, sebulan 600, 400, 500, 800. Akhirnya habis juga. Kalau hutang tu kita boleh bayar. Bayar sikit ke, bayar banyak. Satu tarikh dia habis. Tapi dia kata kepercayaan ini kalau dia drop, kita pulih balik kepercayaan tu. Kita pulih sampai bila? Pulih dan cuba pulih dan cuba pulih. Sampai hari akhir hidup kita last. Kita mati pukul 10 malam. Kita ada 9:59. Lagi seminit kita ada nak mati. Itu pun kita cuba pulih balik kepercayaan. Dia kata belum tentu pulih. Belum tentu kita dah tutup mata. Kawan keliling kita percaya kita. Kata dia ni orang dapat dipercaya. Orang akan sebut benda yang kita buat yang telah mencabut kepercayaan orang. Allah percaya dengan kita, ikhwan. Tapi kalau kita cabut kepercayaan antara kita dengan Tuhan, hak nama dia tasdiqu bil qalbi ni, maka habislah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak percaya dengan kita, apa makna kita hidup? Di mana kita nak pohon rahmat? Di mana kita nak pohon keampunan, berkat? Maka kerana itu, ayat yang pertama telah mengandungi 1,000 sejuta nilai kemuliaan. Apa dia? Bila Allah panggil. Allah tak panggil nama kita. Allah tak panggil Muhammad. Allah tak panggil sahabat. Allah panggil orang yang dia percaya. Dan kepercayaan itu ada dalam dada mereka. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan rentak dia panggil pun, rentak nida, seru, manja. Kalau kita terjemah Melayu lah, macam Quran sebut, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya. Terjemah Melayu, wahai anakku. Tapi kalau kita tengok dalam sirah dia bukan sekadar wahai anakku. Ya tu ya memuliakan. Dia memuliakan yang dia panggil bunai.
bunayya anak-anakku. Tapi dia letak ya di depan itu, nama dia harfun nida li ta'zim. Kewujudan huruf ya alif tu saja, dia adalah simbol kepada seruan memuliakan yang dipanggil, yang diseru. Dia mulia, dia agungkan, dia besarkan. Bermakna dia sangat cintai. Jadi kerana itu kita akan tengok dalam syarah-syarah ahli syurah, terutamanya kita duduk dalam majlis tafsir para masyayikh kita, dia akan terjemah dengan makna ya bunayya. Luqman panggil anak dia, Ibrahim panggil pada anak dia, Ismail panggil pada Ibrahim, ya abati, wahai bapa aku. Tapi syekh ketika dia mengajar tafsir, dia akan terjemah dengan makna wahai anak yang sangat ku sayangi dan ku kasihi. Kerana kemana kita nak terjemah makna ya tadi? Bermakna penghormatan, respek yang tinggi, tahiyat, ihtiram, ta'zim, kemuliaan. Siapa? Penyeru, menyeru, sasaran seruan. Maka Allah Ta'ala guna kaedah yang sama, ya ayyuhallazina amanu. Nak terjemah apa? Apa nak terjemah? Terjemah literal lagu itulah, wahai orang yang beriman. Tapi dah, wahai orang-orang yang dalam dada mereka ada iman. Apa makna iman? Dalam dada mereka ada kepercayaan membenarkan aku seperti mana aku terangkan. Aku sangat menghormati kepercayaan kamu. Aku sayang pada kamu. Aku mengasihi kamu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Sekarang tolonglah dengar dengan baik. Aku wajibkan kepada kamu puasa. Bermakna ayat ini turun ke muka bumi ini, ikhwan, dengan penuh gilang gemilang. Kerana itu, ikhwan, pada ayat-ayatnya lain kita sebutkan tadi, Allah kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kesedihan apakah yang patut kamu ada? Kerendahan diri apakah yang patut kamu ada? Kalau kamu ada iman, kamu tinggi di sisi Allah tempat kamu beriman. Kita benarkan Allah. Allah muliakan kita. Orang kata kita hina, kita bukan beriman dengan orang. Kita dengan Tuhan. Kita tak perlu rasa sedih dengan orang. So, datang ayat, qad aflahal mu'minun. Telah apa? Kalau terjemah dia kata telah berjaya, betul tak? Kalau tak silap saya lah. Betul Pak Mik? Telah berjaya Cik Din. Qad aflahal mu'min. Telah berjaya orang beriman. Tapi aflah, hayya 'alal falah. Falah, aflah, kejayaan. Tapi falah, tengok, ayat menyebut pada kita tentang qad aflaha man tazakka. Perkataan dia, qad aflaha man tazakka. Telah aflahlah man tazakka, orang yang membersihkan jiwa. So aflah, dia bukan makna sukses, menang daripada sesuatu. Tak. Aflah bermakna orang yang mendapat hati yang tak pernah sedih, runsing, tenteram, bahagia, redha. Itu makna aflah. Pun demikian, kadang-kadang kata aflah kalau diganding dengan kata kerja yang lain, dia boleh merujuk kepada makna win, menang, sukses daripada something. Macam kawan tu buat bendang, dia berjaya, kita boleh kata dia aflah. Tapi kerana di sini, kerana perkataan dia qad aflaha, dia punya penyandaran itu al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Mu'minun, dia kerja hati. Iman kerja hati. Tasdik kerja hati. Maka kejayaan itu kena balik pada hati. Kesuksesan itu kena balik pada makna hati. Apa dia? Hati ni bilakah dikatakan dia berjaya? Bila hati kata berjaya? Kita dapat ketenangan, kita dapat rasa puas, kita dapat rasa redha dalam hidup kita. Hati kita rasa tak rusing, tak tenang, tak gundah, tak gulana. Itulah kejayaan hati.
Allah kata telah berjayalah, telah bersihlah hati, tenteramlah hati. Hati yang mana? Hati yang beriman pada dia. Hati, apa makna iman? Tasdiq. Hati membenarkan dia. Itu kata hayya 'alal falah. Tapi nak kata hayya 'alal falah tu makna berjaya, dia kena balik ayat sebelum dia. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah tu apa pula makna dia? Mai sembahyang. Mai sembahyang tu bukan mai kepada bisnes duniawi. Mai sembahyang tu, sebelum panggil mai sembahyang, dia panggil dua benda di atas tu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Baru ada muatan dia. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka pasal tu bila kita nak terjemah makna hayya 'alal falah, dia kalimah akhir, kita kena naik balik kronologi dia di atas. Kesemua itu berkaitan kejayaan jiwa, kejayaan hati. Sebab ada orang tak sembahyang pun dia berjaya. Bukan kata tak sembahyang, ada orang tak mengucap dua kalimah syahadah terus, berjaya. Jadi dia berjaya apa? Kita berjaya apa? Di sini tentulah ada kejayaan hakiki. Itu kejayaan majazi. Kejayaan yang sebenar. Kejayaan ketika dunia ni roboh, dunia ni binasa, dia tak binasa. Kejayaan itu kekal. Ya Allah kata dalam surah An-Nahli kan, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqa. Apa yang kamu miliki kesemuanya akan binasa. So kalau kejayaan tu di tangan, kejayaan tu akan binasa. Tak gaduh kiamat ikhwan. Tak payah gaduh kiamat. Bila kejayaan di tangan ni binasa, kita mati. Habis. Itu yang Quran kata, apa yang ada pada kamu akan binasa. Tetapi apa yang ada di sisi Allah, itulah yang baq, yang kekal. Jadi yang kekal di sisi Allah tu apa dia? Tengok. Al-Kahfi yang kita baca malam Jumaat jawab. Apa dia kata? Wal baqiyatu salihatu. Yang kekal kata Allah, yang berbaki binasa semua. Kamu mati pun dia tak binasa. Dia masih dipanggil al-baqiyat. Benda balance tu duk ada. Baki tu duk ada. Dapat dilihat baki dia. Apa dia? As-salihat. Semuanya kamu buat amal saleh kerana Allah. Maka pasal itu bila Allah nak sebut tentang kutiba alaikumusiyam, Allah mulakan dia punya, kita panggil bidayah ayat, permulaan ayat, starting ayat dengan benda yang cukup mulia. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu. Allazina amanu, allazina merujuk pada orang. Kepada orang. Amanu, orang yang beriman. Kalau kita buang perkataan ya tu, kita tak tepi, maka kita akan dapat ayat allazina amanu, orang yang telah beriman. Betul tak long? Harfiah dia lagu tu. Allazina, orang yang kan. Amanu, yang beriman ia. Kalau ayat tu turun, allazina amanu kutiba alaikumusiyam, boleh. Tapi Allah tak berturun ayat lagu tu. Allah start dengan ya ayyuhallazina. Apa maksud dia? Panggilan kasih sayang. Panggilan manja. Panggilan belai. Panggilan tahiyat. Panggilan ta'zim. Jadi wahai anak yang ku kasihi. Bapa sebut lagu tu ke anak. Anak balas balik. Wahai bapa yang ku kasihi, ku sayangi. Apa nilai dia? Tinggi. Pasal itu ikhwan, asbabul insyirah as-sadri ni, sebab untuk mendapat kelapangan dada, ketenangan dada, sebab yang pertama duduk di mana ikhwan? Duduk di iman. Pasal dia adalah insyirahul sadri, dia kelapangan dada, maka apa yang ada dalam dada itu mesti melapangkan dada kita. Maka apakah yang boleh melapangkan dada kita? Kita perosok dia bagi penuh. Iman. Apa makna iman? Iman bukan makna percaya. Iman maksud dia, apa Pak Cik Din? Iman bukan makna percaya. Iman maksud dia
Bukan. Pak Amir? Tak. Hak saya sebut tadi. Kepercayaan tu perkara kedua. Kalau tak ada benda ni, tak ada lah kepercayaan. Apa dia iman? Membenarkan. Your wife. Your wife answer my question. Membenarkan. Apabila ada pembenaran, barulah terbentuk sebuah kepercayaan. Pasal percayalah kita benarkan. Anak benarkan cakap pak kerana percaya, bapa benarkan cakap anak kerana percaya, muatan dia itu. Maka iman bermakna sebuah tasdiqu bil qalbi. Kepercayaan, bukan, pembenaran dalam hati. Jadi kita tak perlu selidik apa pasal Tuhan. Benarkan saja. Tuhan kata dia ada mata. Benarkan. Benar itulah tanda percaya. Tuhan kata dia ada kaki. Benarkan. Kenapa kita nak pusing? Sebab Tuhan punya diri kata dia ada kaki. Dia ada kaki. Allah kata dia ada qadam, tapak kaki. Allah kata dia ada tangan. Dia ada tangan. Dia ada jari. Dia ada jari. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Kursi dia luas langit dan bumi. Dia buat apa? Orang tanya pada Ibnu Abbas, Tuhan buat apa dengan kursi yang luas langit bumi ni? Ibnu Abbas jawab, Tuhan meletakkan kedua kaki dia di atas kursi. Lepas tu Allah sendiri kata, laisa kamitslihi syai'. Tak sama. Apa yang kita view kita, tasawur kita, fikiran kita tak sama. Tuhan yang kata tak sama. Benarkan. Habis. Itulah iman. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman dengan benda ghaib. Yu'minuna. Ay bermakna yusaddiquna. Membenarkan. Dia membenarkan benda ghaib. Macam mana kita nak tahu benda ghaib? Ikhwan, kita tak pernah masuk alam ghaib. Benarkan benda ghaib melalui bicara ilahi. Bila kita ada iman yang murni macam ni, kita tengok macam mana Allah sayang pada dada kita. Allah panggil dengan perkataan, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang aku percayai, yang dalam dada kamu membenarkan setiap cakap aku. Dengarlah elok, aku kasih pada kamu. Aku perintahkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi ikhwan, Ramadan Al-Mubarak, dia membuka kepada kita apa dia? Kelapangan dada. Maka puasa akan membawa kita lapang dada. Macam mana lapang dada? Dengan kita benarkan Rabb kita. Pasal itu Nabi kata, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Maka hasil dia besar. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. InsyaAllah ikhwan, ini adalah perkara pertama min asbabil insyirahi sadri, sebab-sebab dada kita lapang. InsyaAllah kita ada lagi 9 perkara. Ini perkara pertama. Buku yang saya pegang ni 9 perkara. Buku poket. Kalau itu saya bolam poket, siapa pun tak boleh tengok. Buku poket. Ada 9 perkara dalam ni. Perkara yang pertama adalah iman. InsyaAllah kita akan bercakap lagi sementara menantikan waktu iftar. Semoga Allah berkati kita. Lagi sekali ikhwan, 3 orang yang doa mereka tak ditolak, salah satunya ialah orang yang puasa. Mendekati waktu buka puasa, mintalah pada Allah. Dan ini termasuk, bila kita buat lagu ni, malaikat turun, malaikat mendoakan kita. Mak ayah kita semua dapat dalam rahmat doa pada masa kita majlis ilmu ini. InsyaAllah, berjumpa pada masa yang akan datang, besok ataupun lusa insyaAllah. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.